Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni saya akan buat video berkenaan penggunaan TradingView secara asas, secara basic yang perlu kita tahu bagi seseorang trader. Tak kira lah sama ada lama ataupun baru, yang baru nak ataupun yang baru nak belajar. So, okey, cara penggunaan dia, okey, kita perlu apa? Perlu sign up. Okay, perlu sign up, and then lepas tu kita sign in apa semua kita punya platform ni. Sorry, kita punya TradingView punya ni. Okay, yang ni sebenarnya saya guna app, saya guna web, saya tak guna app. Sebab kalau guna web dia lebih detail. So banyak function yang kita boleh guna melalui web sebenarnya berbanding dengan application. Okay, so bila kita dah sign up apa semua, so bila kita dah sign in apa semua, sign up dan sign in, so saya sarankan bila seseorang tu dah ready untuk trade, okey, kalau boleh dia subscribe untuk basic dulu. Basic ni dia just trial punya penggunaan selama sebulan, and then kalau kita tak nak upgrade pada pro yang berbayar, so itu terpulang pada masing-masing lah. Tetapi bagi saya sarankan untuk upgrade pada yang berbayar. Sebab apa? Sebab dekat sana bila kita subscribe untuk yang berbayar semua, kita akan dapat 5 indikator berbanding yang free punya ataupun yang basic sebanyak 3 indikator saja. Okey. So kita pergi pada chart. Okey, kita pergi pada chart. Okey, saya padam dulu semua indikator ni. Okey. Sebab saya perlu masukkan satu-satu indikator dalam chart ni. Okey, ini adalah naked chart. Okey, contohnya first kali kita nak mengkaji yang kuantum yang kemungkinan ada kenaikan besok. Okey. So macam mana kita nak tahu nama kuantum ataupun kuantum yang ada possibility untuk naik. So kita kalau yang buka akaun melalui iSaham tu, nanti selepas first trade akan dapat iSaham premium lah. So daripada sini kita boleh buat screener saham-saham yang bakal buat kenaikan besok. Okey, so sini adalah dia punya screener. So memang banyaklah sini apa semua. So terpulanglah pada kita nak pilih saham yang daripada kategori mana apa semua. So sini setiap screener ni ada makna dia sendiri. Okey, so saya akan cari saham yang berkaitan dengan harga dan volume. Okey, so saya type price. So dekat sini kita boleh nampak price and volume increase. Okey, so saya ambil satu contoh kuantum untuk kita kaji malam ni lah. Okey, saya ambil contoh sekejap ya. Okey, M4. Okey, saya ambil contoh solid. Okey, contoh solid. Okey, ini adalah bentuk iSaham apa semua. So tapi dekat sini kita boleh boleh letakkan indikator tapi limited lah. So sebab tu kita perlu perlu copy paste saham yang kita nak cari ni yang bernama solid. Okay, kita paste dekat sini. Okey, ini adalah solid yang saya dah kaji tadi. Okey, so indikator pertama yang kita perlu ada adalah okey, sekejap ya. Okey, ini adalah naked chart lah. Naked chart ni tanpa apa-apa indikator. Okey, so saya akan masukkan indikator. First indicator, tak kira lah nak masuk yang mana dulu apa semua, nanti tak kisah, tu terpulang pada masing-masing. Okey, first kali saya akan masukkan MACD ataupun kita panggil MACD. So kalau boleh kita klik dekat star ni. So bila kita klik dekat star ni, dia akan masuk dekat sini lah, favorite. So for the future memang senang kita nak cari yang favorite indikator yang asas ni yang kita dah klik star ni. Okey, first kali MACD. Okey, kita klik ni dah keluar MACD. Okey, nombor 2 kita cari stochastic RSI. Okey, yang ni saya dah tanda star ni, dah masuk sini sebenarnya. Okey, stochastic RSI. Okey,
Ini adalah dua indikator di luar chart pattern. Okey, ini adalah chart pattern. Okey. So kita perlu masukkan lagi yang indikator asas adalah EMA. EMA ni kalau boleh kita klik 2 kali, sebab kita perlu gunakan EMA 5 dan juga EMA 10. Okey, 1 kali, 2 kali. Okey. Lepas tu untuk kita nak cari keadaan sesuatu kuantum tu, biasanya kita beli dekat bawah, lepas tu kita jual dekat atas. Kita beli harga murah, kita jual dengan harga mahal. So indikator basic yang paling senang untuk kita monitor adalah zigzag. Okey, ini adalah zigzag. So sekarang ni zigzag warna biru, lepas tu EMA pun lebih kurang sama, dia punya apa, dia punya line ni dengan zigzag. Tapi EMA ni sebenarnya dalam ni ada EMA 10 yang saya akan setting nanti dengan EMA 5. So dia satu barisan. So kita buat dia jadi 2 line. Okey, contohnya EMA 9 saya tukar kepada EMA 5. Bermaksud dekat sini EMA 5 ni adalah 5 hari trading day, 5 hari market dekat BSKF, bukan 7 hari. So saya letak 5 hari, lepas tu saya setting. Okey, setting ni dia punya color terpulang kepada keselesaan masing-masing. Okey, saya tebalkan dia, saya tambah thickness dia. Lepas tu saya tekan OK. Lepas tu untuk EMA satu lagi, yang ni saya tukar kepada EMA 2 minggu. 2 minggu tu bukan 14 hari, 10 hari je sebenarnya, sebab dalam satu minggu tu cuma 5 hari market buka. Okey, 10. Okey, 10. So saya tukar dia punya style. Okey, saya letak warna merah lah, sebab nanti senang nak membezakan mana EMA 10, mana EMA 5. Okey, saya tambahkan dia punya thickness. Okey, untuk zigzag pula. Okey, untuk zigzag okey, dia punya input kalau boleh. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia punya zigzag ni sampai dekat sini je, dia tak ada sampai dekat sini. So apa yang perlu kita buat ialah extend to last bar. Okey, nampak dia dah pergi dekat last bar ni. Okey, dia punya color pula untuk zigzag terpulang pada masing-masing nak guna color apa, tapi saya buat warna putih lah. Okey, warna putih. Okey, so kita pin zoom dia punya dia punya chart ni. Okey, saya kecilkan lagi. Okey, so yang kita sedia maklum, kalau kita nak beli sesuatu benda tu, kita beli dengan harga murah. Okey, so kita jual dekat sini lah. Okey, so saya pergi pada penjelasan untuk indikator EMA. Okey, kalau kita nak tengok sama ada kuantum ni akan buat kenaikan ke tak ada buat kenaikan, naik ataupun turun pada next trading day. So kita nak tengok jelas lagi. Okey, kita pergi dekat nama kuantum ni. Okey, kita hidekan dia. Okey, so kita boleh nampak kuantum tu nak pergi mana. So kemungkinan kuantum tu pada next trading day dia akan naik lagi. Okey, dia akan buat kenaikan lagi apa semua. So function untuk MACD pula sebenarnya, okey, saya just buat ringkasan untuk function MACD penggunaan penggunaan indikator MACD ni. Okey, ini adalah zero line. Okey, kalau kita nampak dekat sini kosong-kosong. Ni dekat atas, ni dekat bawah, ini adalah dekat atas. Ini adalah downtrend, ini adalah uptrend. Okey, itu untuk MACD. So untuk MACD ni kita perlu guna untuk kita tengok dia punya pergerakan harga sesuatu saham. Okey, sama ada dia dekat downtrend, okey, dekat downtrend ataupun dekat uptrend. Okey, ini adalah uptrend. Ini adalah kawasan downtrend, ini adalah uptrend. Okey, kalau MACD buat cross up, okey, ini yang line biru ni adalah MACD.
line merah ni adalah signal. Kalau dia buat cross up pada line signal ni, bermakna dia akan buat, kemungkinan dia akan turun sedikit sebelum dia buat apa, kenaikan balik. Dia akan turun and then dia melantung balik dekat atas. Okey, selari dengan MACD ni. Kalau bila dia buat cross up pada bawah zero line, itu kita panggil cross up. Kalau dia buat cross up di atas uptrend punya line ataupun di atas zero line, so ini adalah golden cross. Okey, itu adalah MACD. Sebab sedikit tentang MACD, saya akan jelaskan dengan lebih detail nanti pada next video. Okey, ini adalah stochastic. Okey, fungsi stochastic biasanya benda yang paling simple. Okey, ini adalah untuk kita mencari dekat mana kita nak buat entry price, ataupun dekat mana, dengan harga berapa kita nak beli sesuatu saham tu. Okey, cara penggunaan, saya explain secara ringkas lah tentang penggunaan stochastic RSI. Okey, so bila kita nak buat pembelian sesuatu saham, so kita mesti berpandukan pada ini adalah time frame. Okey, kita ada 1 minit, 5 minit, sampailah setahun apa semua, sebulan. Dia sini ada sebulan je. Okey, so setahun ni saya tak setting lagi untuk setahun punya chart, sebab saya ni adalah traders untuk swing ataupun short term saja. So saya tak pernah buat untuk long term. Okey, dengan platform M+ lah, dengan platform Bankers saya pernah buat. Okey, so bila kita nak masuk sesuatu saham, kita nak beli sesuatu kuantum, so bagi saya yang lebih selesa, kita pergi pada time frame 5 minit. So kita pin zoomkan dia ni. MACD ni kita abaikan sebab kita dah tahu keadaan sesuatu saham tu. Dah confirm dia ada buat kenaikan atas ataupun bawah zero line. So kita buanglah MACD ni. Sebab kita buang MACD ni sebab bagi traders baru, bila dia dia punya trading view tu belum berbayar, so maknanya dia ada limit indikator sebanyak 3 indikator saja sebenarnya. Dalam satu masa lah. Contohnya, kita nak cari tempat yang mana yang sesuai untuk kita beli. Bila kita tengok sini, contohnya pada 18 hari bulan Jun, last trading day adalah 18 hari bulan Jun ataupun hari Jumaat. Bila kita tengok dekat sini kita ambil 18 Jun, pukul 9 pagi. Kita boleh nampak dekat bawah pukul 9 pagi sehingga dekat sini pukul dekat hampir pukul 5 lah. So kita tengok daripada sini, daripada 18 Jun pukul 9 pagi, lebih kurang dekat sini. So harga tempat ni adalah tempat yang kita tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab dalam stochastic, yang biru ni adalah overbought. Yang merah ni adalah oversold. So bila kita beli dekat atas ni, harga tu dah overbought. So maknanya harga tu dah tinggi pada time frame 5 minit. So kita perlu tunggu. Kita tunggu dia buat jatuh ni, dia buat kejatuhan pada time frame 5 minit. Bila dia dah jatuh and then dah dia buat cross dekat sini, so ini adalah tempat yang kita masuk, tempat yang sesuai kita masuk dekat sini. Ataupun dekat sini. Contohnya kita masuk dekat sini dengan harga, kita boleh nampaknya dekat atas ni. Sekejap saya zoom sekejap. So kita masuk dekat sini. Contohnya kita masuk dekat sini. Kita boleh tengok yang garisan selari ke atas ni, dia punya harga berapa. Dia punya harga dekat sini. 27. 27 dia buat cross up. Stochastic dah buat cross up pada 18 hari bulan pukul 11.10 pagi. Pukul 11.10 pagi dia buat cross up. Dia buat cross up pada harga 27. Lepas tu dia naik, lepas tu dia turun balik. Sebab tu dalam saham ni dia ada naik turun dalam satu hari tu. So maknanya kalau kita beli dengan harga tertentu, lepas tu dia jatuh, lepas tu dia naik sekejap, lepas tu dia jatuh balik, itu adalah biasa. So tak payah panik, tak payah apa. Bila
Kalau betul tempat entry kita, so tak perlu panik, tak perlu apa-apa lah. Okey, bila dia dah buat cross up dekat overboard punya line ni apa semua, so kita entry dekat sini. Okey, kita entry. Kalau kita boleh nampak dekat sini 27 kita entry 27. Okey, kita entry pada pukul 11.10. Okey, lepas tu dia naik, lepas tu turun, lepas tu dia naik sampailah dekat overboard. Okey, ni overboard, dekat bawah oversold. Okey, dia naik dekat sini, kita tengok apa akan jadi. Kita beli tadi 0.27. So sekarang ni dia dah naik jadi 285. So maknanya dah ada kenaikan 3 bit. Okey. So lepas tu harga saham tu turun balik, lepas tu naik balik. So kita dah ada keuntungan 3 bit. Okey, darat dengan kita punya berapa puluh ribu lot ataupun berapa ribu lot apa semua. So itu terpulang pada kita lah, sama ada kita nak take profit ataupun kita nak hold untuk hari trading seterusnya. Okey, so contohnya kalau kita nak hold kita punya saham tu untuk hari trading seterusnya, kita kena pastikan melalui apa orang cakap, melalui chart pattern candlestick, sama ada kita boleh hold ataupun kita perlu TP. So macam mana kita nak pastikan benda tu? Okey, first kali kita berbalik pada chart untuk satu hari. Okey, kita tengok pada hari tersebut dia punya candle macam ni. Lepas tu dia punya EMA pun menunjukkan kenaikan pada hari itulah. So kalau kita nak hold lebih daripada satu hari, kita perlu ke weekly. Kita tengok keadaan weekly macam mana. Kalau dia menunjukkan penurunan, okey, EMA menunjukkan penurunan. Lepas tu MACD tadi, kita masukkan MACD balik ya. Okey. Kalau MACD tadi dia stay tak nak turun lagi, dia stay buat kenaikan lagi, so maknanya kita boleh hold lebih daripada satu hari. So contohnya pada hari Isnin kita dah ada profit sebanyak 3 bit. Kalau kita hold, sebab kita dah mengkaji pada weekly punya time frame, dia tak ada tanda-tanda penurunan lagi, so maknanya tak ada tanda-tanda, dia tak ada signal untuk kita jual lagi, so kita just hold. So kemungkinan untuk hari esok pun dia akan meneruskan kenaikan dia lagi. Okay, dia akan naik lagi sehinggalah EMA ni yang berwarna hijau ni patah macam ni. Okay, dia naik, lepas tu dia patah. So maknanya kalau kita beli sini, kalau kita tengok yang dia punya kita tengok dia punya MACD dah nak patah macam ni, EMA pun dah nak patah macam ni. Okey, kita dah boleh TP dah. Walaupun contohnya kita sempat TP bila dia buat penurunan 1 bit. Tadi kita dah ada 3 bit. So 1 bit dia dah turun. So kita boleh TP lah sebelum dia menjunan jatuh. Okey. So saya ingat itu saja. Okey, lagi satu. Okey, ini adalah yang kita selalu sebut. Okey, TF. TF adalah time frame. Dalam saham ni banyak dia menggunakan perkataan yang short form. So kalau ini adalah orang cakap adalah resistance. So bila pecah pada resistance, kita namakan LU ataupun limit up. Okey. Satu lagi, ada juga dekat kalangan kita ni, kalangan trader-trader dalam grup WhatsApp gagasan traders rumah ni, yang bekerja tak boleh monitor. Okey, dia ada cara dia. Okey, kita dah kaji sesuatu kuantum tu, contohnya kita dah kaji solid. Okey, so sekarang ni kita nak beli tapi kita tak ada masa nak beli sebab kita perlu bekerja. Okey, caranya senang je. Dekat sini, dekat trading view ni, yang kita trading view ataupun dia punya short form yang selalu kita panggil TV, ini dia. Okey, sekejap ya. Okey, ini adalah alert. Okay, saya tak boleh ni. Okay, kejap. Okay, ini adalah alert. So kita tekan alert ni. Lepas tu solid tadi. Solid ni dekat time frame 5 minit. Okay, apa yang kita nak daripada solid? Kita nak entry, nak entry, nak beli. So kita nak beli dekat mana? Dekat stochastic RSI. So kita cari kita nak beli dekat stochastic RSI semasa dia cross up. So kita klik pada cross up. Okey, value dia adalah
stochastic RSI. Okey, K ni tak payah ubah apa-apa. Okey, dia punya option once per bar. Okey, kita set kita punya tarikh bila kita nak. Okey, contohnya Jun 22 hari 21 hari Isnin. Okey, kita klik dekat sini. Lepas tu timing kita tukar kepada pukul 5 lah. Okey, pukul 5 petang. Pukul 5 petang. So maknanya selepas pukul 5 petang ni alert ni akan expired. Okey, and then kita tengok dekat bawah pula. Kita scroll down dekat bawah pula. Okey, solid adalah nama kuantum, 5 adalah time frame. Okey, apa yang kita nak crossing up tadi, yang kita klik tadi pada stochastic RSI. Dia punya default 33 14 14 close, ini tak payah ubah apa-apa. Okey. Lepas tu kita klik dekat klik. So bila kita pasang alert ni, bila stochastic ni buat cross up, okey, kita akan dapat notification melalui email, message ataupun telegram. So selalunya biasanya orang guna email lah. So email tu kalau kita pakai smartwatch, dia akan direct pada kita punya smartwatch. Okay, so time tu kita boleh EP lah, ataupun kita set untuk EP lah, siap-siap ataupun awal-awal sebelum kita buat kerja apa semua kan. So itulah sedikit cara untuk kita buat alert. Okay, so untuk next video saya akan terangkan lebih lanjut lagi mengenai EMA, sebab apa kita perlu EMA 5, sebab apa kita perlu EMA 10 apa semua. So nanti untuk indikator ni saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Sorry, ada isteri panggil tadi. Okey, yang pasal ZZ ni pun saya akan bercerita lebih lanjut. Untuk next video ini adalah cuma sedikit pengenalan mengenai TradingView ataupun TV. Itu saja daripada saya untuk first video untuk trader-trader baru. Semoga video yang saya buat ni akan bermanfaat lah untuk semua orang. Dan kalau boleh rajin-rajinlah study pasal saham. Sebab saham ni contohnya kita boleh, sebenarnya dalam saham ni kita boleh buat consistent profit at least. Kalau kita boleh buat 200 minimum lah bagi traders baru, at least kalau kita boleh buat RM200 secara consistent per day, so itu dah okey dah. Okey, itu saja video daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.